Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat yang ke-185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Ayat ini menunjukkan kita perlu membaca Al-Quranul Karim. Namun, bacaan Al-Quranul Karim terbahagi kepada dua. Pertama adalah kita membaca teks dalam bahasa Arab. Kita membaca teks dalam bahasa Arab dan pahalanya besar di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf." Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia akan dapat satu kebaikan, satu pahala. Satu kebaikan ataupun satu pahala itu berganda menjadi 10 sepertinya. Aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi dengan ayat tadi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, bersama dengan hadis ini yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan siapa yang baca satu huruf akan dapat satu berganda kepada 10, artinya 10 lah. Dan jadi kalau kita baca alif dapat 10 pahala, lam dapat 10 pahala, mim dapat 10 pahala. Kita berdasarkan kepada dua dalil ini, kita kena memperbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim. Okay? Sebanyak mungkinlah dalam bulan Ramadan ini. Itu adalah aspek yang pertama bagi bacaan Al-Quranul Karim. Kita nak lihat pula aspek yang kedua. Aspek yang kedua adalah bacaan terjemahan. Kenapa saya sebut terjemahan? Kerana saya berada di Malaysia, kita semua berada di Malaysia ni, kita bukan orang Arab, kita tidak memahami teks Arab Al-Quran. Okay, ada juga yang memahami, alhamdulillah lah, tapi siapa yang tak faham tu, inilah yang kita nak sampaikan di sini, bahawa ada aspek kedua bagi bacaan Al-Quranul Karim, iaitu membaca terjemahan Al-Quranul Karim. Kita sedia maklum, kebanyakan kita dah khatam Al-Quran, alhamdulillah, tapi khatam yang bacaan biasa. Bagaimana pula bacaan yang memahami, bacaan yang menjadikan kita memahami Al-Quranul Karim? Adakah kita telah pun menghatamkannya? Okay, ini satu persoalan yang kita lontarkan untuk kita jawab. Okay, masing-masing kena jawab soalan ini. Okay. Dalam satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra' alayya. Qala qultu aqra'u alayka wa alayka unzil. Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Qala faqara'tu an-nisaa hatta idza balagtu fakayfa idza ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Qala li kuf aw amsik fara'aitu 'ainaihi tadhrifan. Daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, Rasulullah SAW telah berkata kepadaku, bacalah Al-Quran untuk aku. Jadi Abdullah bin Mas'ud pelik, dia tanya balik, saya nak baca untuk kamu wahai Rasulullah, sedangkan ianya diturunkan ke atasmu? Macam tak masuk akal kan? Tapi Nabi SAW menjawab, sesungguhnya saya ingin mendengarnya daripada orang lain. Jadi Abdullah bin Mas'ud terus membaca. Beliau berkata, saya pun membaca surah An-Nisa sehingga saya sampai ke satu ayat yang bermaksud, maka bagaimanakah jika kami bawakan daripada setiap umat itu seorang saksi dan kami bawakan engkau sebagai saksi ke atas mereka. Di situ baginda SAW berkata, cukup, berhenti. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, aku telah melihat Rasulullah SAW menangis, kan, air matanya berlinangan. Okey.
Dan bila kita baca ini, kita faham ayat itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang hari kiamat. Disebabkan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami, menghayati, lalu baginda pun khusyuk dan menangis. Okey. Ini yang kita cuba nak utarakan di sini. Kita memang digalakkan untuk melaksanakan aspek pertama bacaan Al-Quran, iaitu membaca teks Arabnya. Namun pada masa yang sama sebenarnya kita juga digalakkan untuk apa? Digalakkan untuk memahami Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabbur, maksudnya menghayati Al-Quran. Macam mana kita nak menghayati Al-Quran kalau kita tak faham? Macam mana kita nak menghayati Al-Quran kalau kita tak faham? Yang akan berlaku pada kita ialah bila imam menangis, kita akan menangis. Tapi bukan kerana kita memahami ayat tersebut yang menjadikan imam itu menangis. Kita hanya menangis kerana kita sedih imam itu menangis. Sebenarnya kita nak lebih daripada itu. Sebab itu bagus sebenarnya, bukan tak bagus kan. Tapi kita nak lebih daripada itu, iaitu kita nak menangis kerana kita tersentuh dengan bacaan imam dan tangisan imam. Pada masa yang sama kita juga menghayati apa yang menyebabkan imam itu menangis. Satu perkara lagi, bila kembali kepada ayat tadi, Suratul Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Apa fungsinya? Hudan linnas, satu. Wa bayyinatin minal huda. Hudan linnas maksudnya petunjuk kepada sekalian manusia. Bayyinatin minal huda, keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk itu. Wal furqan, apa dia? Pembeza antara yang benar dan salah, pembeza antara yang hak dan juga yang batil. Okey. Kalau kita hanya membaca Al-Quran sahaja, kita bacalah satu ayat tu kan, tiba-tiba baca Alhamdulillah kan, dengan tajwidnya, dengan mungkin tarannumnya sekali. Tiba-tiba ada orang sebelah kita tanya kan, apa yang kamu baca tadi tu? Nampak macam sedaplah dengar kan. Kita pun jawab, saya tak tahu kan. Adakah itu benda yang patut ataupun tak patut? Jawapannya kita semua tahu, itu tak patut kan. Tak patut. Dan sebenarnya kalau kita berbuat begitu, kita dah baca setengah sahaja ayat ni. Kita dah baca Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang turun padanya Al-Quran. Kita bacalah Al-Quran tu kan. Tapi kita tak sampai ke hujung ayat. Kita tak sampai hudan linnas kerana kita baca, kita tak faham. Kita baca, kita tak faham apa maksud ayat tu. Okay? Jadi ayat itu tidak menjadi petunjuk kepada kita. Kita baca, kalau ada penjelasan yang agak detail, kita tak dapat pula bayyinatin minal huda. Okay? Kita tak dapat bayyinatin minal huda, penjelasan berkenaan dengan petunjuk itu. Apatah lagi, bila kita baca tak faham, kita tak boleh nak bezakan antara yang hak dan juga yang batil, yang benar dan juga yang salah. Kita tak dapat jadikan Al-Quran sebagai furqan untuk kita. Okay? Jadi sebenarnya kita dah baca setengah saja. Seolah-olah kita baca Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Berhenti situ. Kan? Kenapa? Kerana Al-Quran yang kita baca tu tidak menjadi hudan kepada kita, hidayat, tidak menjadi bayyinatin minal huda, penjelasan bagi hidayat itu, dan tidak juga menjadi pembeza antara yang hak dan batil, pembeza antara yang benar dan salah untuk kita. Okey. Jadi dengan itu, dengan sedikit penjelasan ini, kita cuba menghayati ayat ini bersama dengan dua hadis yang kita baca tadi. Sebenarnya kita kena buat apa? Sebenarnya kita kena buat dua benda. Pertama adalah kita baca Al-Quranul Karim. Kita baca yang teks Arabnya. Okay. Selepas itu kita kena buat apa? Kita kena baca terjemahannya. Kalau kita tak faham bahasa Arab, kita kena baca terjemahannya. Terjemahan boleh dalam apa sahaja bahasa yang kita faham, yang mudah untuk kita faham. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa lain-lain lah kan. Tak kisahlah bahasa apa. Yang pentingnya dapatkan perkara tu. Okay. Dan ini sebenarnya wajar menjadi satu amalan yang perlu diistiqamahkan, yang perlu diteruskan. Kerana ialah Al-Quran ni dia bukan sikit kan, dia 30 juzuk kan. Satu juzuk berapa muka surat lah, dalam 20 lebih kurang kan. So bayangkan kita nak habiskan tu bila agaknya. Okey. Tapi sebenarnya kalau kita baca betul-betul boleh habis cepat. Kan, kalau baca betul-betul boleh habis cepat. Memang banyak riwayat-riwayat daripada imam-imam kita yang mengatakan mereka, imam-imam tu maksudnya imam macam Imam Syafi'i dan sebagainya kan, satu hari boleh habis sebenarnya kalau dia baca laju kan. Okey. Dan dalam hadis Nabi pun, Nabi SAW sebutkan, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min thalath. Tidak memahami Al-Quran orang yang membacanya dalam tempoh kurang daripada 3 hari. Okey. Artinya 3 hari boleh. Kan, 3 hari boleh. Okey.
Dan ada juga hadis lain yang mengatakan kalau boleh 3 hari, kalau tak seminggu, kalau tak yang pentingnya sampai juga sebulan kan. So apa pun, kita dah memang dalam keadaan yang agak lemah sekarang ni kan, lemah iman, lemah juga amalan. Tak apa, kita memahami perkara tersebut. Yang pentingnya kita kena cuba walaupun sekali kena khatamkan juga terjemahan Al-Quranul Karim supaya kita mendapat secara umum 3 perkara tadi. Apa dia? Hudan linnas, bayyinatin minal huda wal furqan. Mendapat hidayat, dapat penjelasan bagi hidayat itu, dan juga mendapat apa dia kata, putus yang membezakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan juga yang batil. Okey. Jadi ini sebenarnya satu seruan untuk saya sendiri, untuk rakan-rakan saya, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Membaca Al-Quran juga dalam bahasa yang kita faham. Ertinya membaca terjemahannya. Mana nak dapat, Ustaz? Kalau saya boleh nasihatkan, kalau nak beli pun boleh, kalau nak dapat free pun boleh pergi ke mungkin embassy Arab Saudi, kedutaan Arab Saudi, boleh dapatkan free di sana. Okey, dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Melayu boleh sahaja, insya-Allah. Tapi bila dapat tu kita kena baca satu persatu kan, dengan konsisten. Tiap-tiap hari kalau boleh, tengoklah berapa muka surat yang kita boleh, dan janjikan kepada diri kita yang kita nak selesaikan khatam Al-Quran ini dalam masa yang tertentu kan. Memang bila saya cakap ni mungkin ada yang terlintas, oh kita nak buat 3 hari ni susah, Ustaz kan. Bukan senang nak buat 3 hari ni, kena iktikaf dan tak ada kaitan langsung dengan dunia kan, dengan isteri ke suami ke dengan anak-anak semua kan, mak bapak semua kena letak tepi. Saya nak baca tu pun tak tentu lagi 3 hari kan. Sebenarnya kalau buat betul-betul boleh, tapi dalam keadaan kita sedang ialah kita pun nak cari rezeki saban hari kan. So kita sebenarnya kita letakkan berapa jam sebenarnya yang kita boleh letakkan untuk Al-Quran. Sejam, 2 jam, 3 jam. Okey. Kalau paling tak boleh, Ustaz, tak boleh. Saya penuh sangat. Okey, setengah jam. Kalau penuh sangat 15 minit kan. Kalau 15 minit tak boleh tu teruk sangat kan. Tengok Facebook pun dah berapa jam tak ada masalah kan. Tengok Al-Quran 15 minit tu dah berat. Okey. Jadi sebenarnya kita kena janji pada diri kita. Berjanji pada diri kita untuk kita mengkhatamkan Al-Quran dalam bahasa yang kita faham. Okey. Dan bila kita buat yang tu, insya-Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang akan berlaku pada kita adalah kita akan nampak perbezaan dalam diri kita. Dan kita akan nampak hari ni berapa bulan ini 20 ini jap 16 Mac. Okay, 16 Mac. Okay, kita akan nampak perbezaan kalau kita baca terjemahan itu 16 Mac. Kita baca terjemahan tu, saya katalah satu hari satu muka surat kan. Itu kira paling teruk lah, tapi okeylah tu, alhamdulillah lah kan. Satu hari satu muka surat. 30 hari dah 30 muka surat, bayangkan. Okey, 16 April nanti kita dah nampak dah perbezaan pada diri kita. Ini memang orang yang buat ni tersebut pada saya. Ada 2-3 orang lah kan, dia buat tu, dia sebut pada saya memang lain. Tak samalah. Dia nak katakan info dia ataupun ilmu dia tentang yang dia dapat daripada Al-Quran selepas dia baca terjemahan tu dah berubah. Tak sama dengan sebelum dia dapat info-info tersebut. Okey, jadi itu yang kita inginkan untuk mencapai 3 perkara tadi. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Okey. Saya rasa itu sahaja yang hendak saya sampaikan. Tapi ada satu lagi perkara mungkin yang kita nak sebutkan di sini, iaitu Al-Quran ini dia ada lawan dia. Dia ada lawan dia kan. Lawan ni maksudnya lawan lah, macam api lawan dia air kan, begitu kan. Lawannya adalah muzik. Okey. Dan bila masuk Ramadan ni sebenarnya satu peluang, pasal syaitan pun dah diikat, dah dibelenggu kan. Syaitan jin lah, syaitan manusia masih ada lagi. So kita mengharapkan kita tak tergolong dalam syaitan manusia dan kita terhindar daripada gangguan syaitan manusia. Antara gangguan yang ada adalah muzik, lagu yang diiringi dengan muzik. Okey. Jadi sebenarnya bila kita dah mula nak baca Al-Quran dalam bahasa Arab, kita juga mula nak baca Al-Quran dalam terjemahannya, masa inilah kita nak tanam azam untuk tinggalkan lagu-lagu. Okey, lagu-lagu yang bermuzik ni kita tinggalkan. Kalau tak ada lagu, Ustaz, muzik saja lagilah kan. Okey, dia yang pentingnya muzik tu. Dan lagu tu pula dia sebenarnya kalau lagu sahaja kan, lagu tak ada muzik, itu cerita lain. Dia yang kita boleh letak level pertama, lagu yang tidak Islamik dan ada muzik. Yang kedua muzik kan, yang tak ada lagu. Okey, yang ketiga adalah lagu.
Kalau lagu tu tidak Islamik tak boleh juga. Dia cerita yang tak elok kan. Okey. Tapi yang keempat adalah lagu yang Islamik. Lagu yang Islamik ni dibenarkan. Dia ibarat kalau zaman dahulu ibarat syair-syair ataupun puisi-puisi yang biasa digunakan di zaman Nabi SAW untuk beberapa perkara. Pertama, mempertahankan Islam. Kan syair-syair yang disebut oleh Hassan bin Thabit dan lain-lain kan radhiyallahu anhu mempertahankan Islam. Yang kedua, menghiburkan hati dalam penggembaraan. Yang ketiga, hiburan di hari raya. Yang keempat, hiburan di hari perkahwinan. Yang kelima, hiburan semasa khitan ataupun bersunat. Anak-anak kan bersunat kan. Okay? Dan yang keenam, diselang-selikan dalam percakapan harian. Dia macam kita bawa pantun lah kan. Dia yang lagu ni dia bahasa lainnya syair. Bahasa lainnya kalau bahasa kita pantun, gurindam dan sebagainya tu. Okay? Dengan erti-erti yang elok dibenarkan tapi tanpa muzik. Okay? Kalau untuk hari raya tu adalah kan ada dia panggil apa? Hadis yang menunjukkan beberapa budak perempuan kecil kan yang menggunakan duf ataupun gendang kan. Jadi kita tak nampak pula di dekat masjid di zaman Nabi dibuat begitu, tak ada. So cukuplah dengan tempat ataupun situasi yang mana kita dapati gendang itu digunakan oleh siapa pula? Oleh budak-budak kecil. So bukan oleh yang dewasa, oleh budak-budak perempuan kan, budak-budak lah yang pentingnya, bukanlah bapa budak, mak budak yang buat benda tu. Okey. Jadi ini semua sebenarnya satu usaha kita untuk menepati sabda Nabi SAW, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan wujud dalam umatku orang-orang, sekumpulan manusia yang menghalalkan zina, sutera, arak dan alat muzik. Okay, hadis ini dinyatakan ataupun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq tapi dengan sighatul jazm. Para ulama hadis kita mengatakan kalau hadis muallaq dinyatakan oleh Imam Bukhari, muallaq ni maksudnya sanadnya dia dipadam oleh Imam Bukhari kan terus kepada apa? Kepada sahabat kan. Kalau dinyatakan secara jazam ni secara pasti. Qala bukannya qila, dikatakan. Qala berkata fulan kan. Okey. Artinya hadis itu sahih. Saya sebutkan benda ni kenapa? Kerana ada orang kata hadis ni walaupun dalam Bukhari tapi tak sahih kerana muallaq. Nampak sangat tak belajar mustalah hadis kan, ataupun belajar tapi mungkin lupa kan. Saya kira macam itulah. Yang kedua tu lebih elok lagi. Dia belajar tapi dia lupa kan bahawa hadis muallaq dalam Sahih Bukhari sekiranya datang dalam bentuk jazam, sighatul jazam, maka hadis itu adalah hadis yang sahih. Saya kira itu sajalah untuk perkongsian pada kali ini. Untuk diri saya sendiri, untuk keluarga kita semua dan untuk rakan-rakan saya kan, untuk tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, memperbanyakkan bacaan terjemahan Al-Quran yang menjadikan kita dapat mencapai hudan linnas, bayinati minal huda wal furqan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.